Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azhad bin Muhammad Nur, nombor matrik 071348 daripada Diploma Dakwah. Jadi insya-Allah pada kali ini kami ingin membentangkan tajuk kami iaitu penyakit HIV. HIV merupakan singkatan daripada Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang mengambil alih sel-sel sistem kekebalan tertentu untuk membuat banyak salinan dirinya sendiri serta memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang dan menyebabkan AIDS. Penyebaran HIV agak lambat tetapi malar kerosakan pada sistem kekebalan tubuh yang boleh mengakibatkan pesakit mudah mendapat jangkitan kuman atau kanser. Statistik semasa, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, Datuk Dr. Asmayani Khalid berkata, kes jangkitan HIV di negara ini agak menurun 7% di antara tahun 2002, di mana kadar notifikasi adalah tertinggi dengan 28.5 kes per 100,000 penduduk, dan pada tahun 2021 dengan kadar notifikasi 8.4 kes per 100,000 penduduk. Dalam pada itu, sebanyak 90% penghidap HIV atau AIDS di negara ini adalah terdiri daripada golongan lelaki, kata Ketua Sektor HIV dan Hepatitis C Kementerian Kesihatan Dr. Atinta Sulaiman. Beliau berkata, sehingga Disember 2020, seramai 128,878 pesakit HIV telah berdaftar di seluruh negara untuk mendapatkan penjagaan dan rawatan dengan pihaknya. Dr. Anita berkata, lelaki menjadi penyumbang terbesar daripada jumlah itu akibat penggunaan jarum untuk suntikan penagihan darah dan amalan seks yang tidak selamat, terutama membabitkan golongan homoseksual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang simptom-simptom yang boleh berlaku sekiranya seseorang itu akan mengalami HIV. HIV merupakan virus yang boleh tersebar. Ia adalah penyakit berjangkit, namun ianya tidaklah begitu mudah untuk tersebar seperti tersebar pada udara, batuk, bersin dan sebagainya. Virus ini boleh tersebar dan merebak melalui cecair badan. Cecair badan termasuklah seperti darah, air mani, cecair faraj dan susu ibu. Ia juga boleh merebak melalui hubungan seks bebas tanpa perlindungan seperti menggunakan kondom bersama dengan individu yang telah dijangkiti. Perkongsian jarum antara penagih dadah atau semasa pesakit menerima rawatan suntikan semasa proses pendermaan atau pendermaan organ yang tercemar dengan virus HIV, dan ketika ibu yang dijangkiti sedang melahirkan anak dan ketika menyusu. Seterusnya, antara simptom-simptomnya adalah rangsangan seks yang rendah, seperti contoh nafsu syahwatnya sudah tiada. Yang kedua, rasa sakit atau sensasi terbakar semasa kencing, iaitu ketika dia kencing dia merasakan pedih. Yang ketiga, luka pada zakar atau kemaluannya. Jadi itulah antara simptom-simptom yang boleh berlaku pada kita, iaitu tanda-tanda itu sekiranya ada pada diri kita, cepat-cepatlah kita berjumpa dengan doktor ataupun orang yang pakar dalam bidang ini. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izaika dan saya akan membentangkan tentang langkah-langkah menghindari penyakit HIV dan AIDS. Langkah-langkah bagi seseorang menghindari dari penyakit HIV mempunyai banyak cara, dari segi individu, dari segi masyarakat dan negara. Dari segi individu ialah kita perlulah menghindari daripada alkohol dan ubat-ubatan terlarang, kerana ubat seperti ketamin atau ubat K menyebabkan banyak kesan buruk terhadap badan. Dengan ini ia dapat melemahkan sistem imunisasi badan. Selain itu, kita perlulah jujur pada pasangan apabila menghidap penyakit HIV,
supaya pasangan kita tidak mudah dicemari oleh HIV. Seterusnya, amalan gaya hidup sihat perlu diterapkan bagi setiap manusia, bukan sahaja kepada orang yang menghidap penyakit HIV. Lakukanlah senaman bagi menguatkan sistem keimunan badan. Makanan yang sihat juga membantu dalam melancarkan sistem pendarahan dengan sempurna. Kedua ialah langkah-langkah mencegah HIV dalam aspek masyarakat. Kita haruslah melibatkan diri dalam kempen kesedaran supaya ilmu berkenaan penyakit tersebut dapat ditambah. Selain itu, menghadiri ceramah tentang HIV dan AIDS dari sudut syarak. Dengan ini, ia mudah mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah wajadalihim billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukai itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Seterusnya dalam sektor negara pula, seperti Perdana Menteri haruslah menekankan atau mengambil berat tentang bahayanya HIV dan AIDS. Dengan ini, setiap insan akan mengambil berat dan mengambil tahu tentang HIV. Manakala Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah memberi pendedahan tentang HIV dalam buku teks pelajaran sekolah bagi mendidik anak-anak Malaysia dari kecil tentang kesan HIV. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari leburnya. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Izzahika bin Sarizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri bin Ahmad Yaakob. Saya daripada Kos Dakwah. Nombor kad matrik saya 070869. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor menyebar luasnya HIV di negara kita. Dia terbahagi kepada 3, iaitu daripada kalangan masyarakat, keluarga dan individu. Yang kita boleh tengok daripada kalangan masyarakat, yang pertamanya punca menyebar luasnya seks HIV, penyakit HIV di negara kita adalah kadang-kadang daripada pergaulan sejenis ataupun persetubuhan sejenis terutamanya. Dan kita boleh lihat ramainya mengongsi jarum di antara satu sama lain untuk menghayalkan mereka. Untuk daripada segi keluarga, kita boleh lihat tiadanya pendidikan awal tentang penyakit HIV dan kesannya kepada anak-anak mereka serta mereka yang akan melahirkan anak selepas itu. Untuk daripada kalangan individu, munculnya pergaulan bebas daripada kalangan individu daripada awal remaja, lepas tu sering bertukar-tukar pasangan. Itu juga boleh menyebabkan penyakit HIV menyebar luas di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan kesan HIV dari aspek sosial, politik dan juga ekonomi. Dari aspek sosial, seorang yang menghidap penyakit HIV akan dipinggirkan oleh masyarakat serta dipandang hina kerana mereka menganggap pesakit HIV tidak lagi suci. Selain itu, ianya juga akan berlaku diskriminasi dalam pergaulan antara pesakit HIV dan juga orang sekeliling. Dari aspek politik pula, hal-hal yang berkaitan politik tidak dapat dijalankan dengan sempurna kerana berlakunya pergaduhan antara pesakit HIV dan juga ahli politik yang lain. Yang terakhir, dari segi ekonomi akan menyebabkan kemerosotan ekonomi pada setiap tahun kerana kos untuk merawat pesakit HIV semakin meningkat. Selain itu, kekurangan tenaga kerja kerana semakin tahun semakin ramai pemuda ataupun orang awam yang menghidap HIV yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan pekerjaan yang agak lasak. Akhir sekali, kos tarikh hidup penghidap HIV meningkat kerana kos rawatan semakin meningkat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai seorang yang berkecimpung di dalam bidang dakwah, maka kita mengambil peranan yang penting dalam usaha untuk memberikan kesedaran tentang penyakit HIV ataupun gejala HIV ini kepada masyarakat.
kita sewajarnya memberi nasihat kepada mereka supaya menjauhi segala perkara yang boleh menyebabkan HIV. Kita haruslah memberi bimbingan ataupun teladan daripada sudut agama dan memberikan mereka tunjuk ajar supaya mereka tidak lagi terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan HIV, dan serta menyuruh mereka agar menginsafi di atas segala perbuatan mereka. Hal ini kerana mereka yang terlibat dengan perkara sebegini bermulanya dengan terlibat dengan masalah-masalah gejala sosial, dan mereka yang terlibat dengan gejala sosial pula adalah segelintirnya akibat daripada kurang kasih sayang dan tidak mendapat perhatian yang cukup daripada keluarga ataupun rakan-rakan serta orang di sekeliling. Maka perkara ini amatlah memberikan kesan yang amat kuat kepada mereka dan menyebabkan mereka terjerumus dengan perkara sebegini. Setiap orang layak mendapat peluang kedua di dalam kehidupan mereka. Maka bimbinglah mereka dengan dakwah yang benar dan jadilah orang yang memberi sinar baharu di dalam hidup mereka ini, dan janganlah menjadi penambah kepada kegelapan hidup mereka sendiri. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan serta takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di dalam perbuatan jahat ataupun perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT. Wabarakatuh, kawan-kawan. Saya akan menutup segala perkara yang telah kawan-kawan saya explain kepada anda. So daripada itu, kita perlulah cakna tentang perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri kita ke dalam perkara-perkara yang boleh membuatkan orang lain terpias dengan perkara-perkara HIV ini. Lepas itu, tolonglah jangan ambil dadah, tolonglah jangan membuat sesuatu perkara untuk mengesyokkan diri anda untuk sementara waktu. Dan penutup daripada segala apa yang saya nak cakap ni, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina fa in kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Al-Azim. Janganlah kamu mendekati zina. Itu kita dah bagi tahu kan. Yang keduanya, perkara zina itu adalah perkara sesuatu yang keji. Bila dikatakan keji, inilah dia perkara-perkara yang kita boleh lihat di depan mata, contohnya HIV dan sebagainya. Dan janganlah gunakan jarum-jarum sebagainya, ya kawan-kawan. Okey. Assalamualaikum.